Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ni saya berada dekat mana? Cuba teka. Nampak apa ni? Nampak tayar, nampak apa semua ni. Sebenarnya motor saya pancen daripada semalam lagi. Saya keluar daripada office, dah lewat petang. Lepas tu cek nampak tayar bocor. Masa tu kedai pun dah tutup. Saya bawa motor balik rumah cepat-cepat. Simpan satu malam. Pagi saya ada pump kat rumah. Saya pump tayar motor saya. Lepas tu terus naik datang ke office cepat-cepat. Lepas saya dah settle tugas pagi saya, dah sarapan dan sebagainya, saya pump sekali lagi tayar saya. Lepas tu terus bawa datang ke kedai bengkel motor. Dan anda lihat di depan ni, saya berada dekat depan jalan raya. Anda lihat depan ni. Okey, kita lihat di sini. Okey. Sebenarnya kan yang ni, kalau kita terus pergi ke arah ni, dia akan sampai ke Phnom Penh, kan? Kalau kita terus pergi ke arah sana, dia akan sampai ke Thailand, negara Thailand, sepadan Thailand. Dan Angkor Wat apa semua tu, semua duduk kat sana. Okey, dan kita ada masjid. Sebab saya berada dekat kawasan orang Islam. Ada 3 kilometer dekat sini, kawasan orang Islam. Alhamdulillah, jadi ada masjid, ada surau, bunyi azan, apa macam negara Islam jugalah. Okey, saya cakap tentang nikmat, okey, tentang kejutan dalam hidup ni kan. Kita sebagai seorang pekerja, kerja rutin kita adalah kita siap-siap pergi ke office, kerja, jumpa orang lain, manage dan sebagainya. Bagi orang yang kerja sebagai student, jadi kerja dia, lifestyle dia, rutin dia adalah berkaitan dengan buku, pergi buat research, pergi library, study group, exam dan sebagainya. Masing-masing ada style hidup masing-masing mengikut keadaan semasa, kan. Jadi dia berjalan secara macam itulah, secara lancar. Tapi kadang-kadang ada kejutan. Kejutan tu ada yang positif dan negatif. Jadi kejutan baik tu, yang bagus tu, anda semua tahu. Contoh, tiba-tiba ada kawan datang bagi hadiah, ada berita gembira, kakak selamat melahirkan baby, dan macam-macam lagi lah. Saya tak perlu cakap panjang tentang kejutan yang baik tu, yang bagus, yang positif ni. Semua orang suka, dan dia kadang-kadang muncul dalam hidup kita dengan takdir Tuhan. Yang satu lagi tu kejutan negatif, ataupun kejutan yang menyakitkan hati, kejutan yang membuang duit, kejutan yang membuang masa, kejutan yang membuat kita stres, marah dan sedih dan sebagainya. Kita cakap fokus sikit pada tu. Mengikut perspektif Islam, okey, kita sebagai seorang Muslim, maka kita sangat beruntung. Kerana apa? Kalau berlaku kejutan negatif, benda yang buat kita sedih, kita jangan lupa dua perkara. First, kalau kita bersabar menghadapi dugaan ataupun kejutan buruk tu, kita akan rasa macam kita tahu ada pahala. Allah menguji kita, ataupun Allah nak mengajar kita, kan. Apapun, kita pahala tetap dapat. Kedua adalah hikmah. Semua orang cakap ada hikmah di sebaliknya, kan. Ada hikmah. Kita percaya bahawa ada hikmah di sebaliknya. Perkara yang negatif, kan, dia datang, mesti ada hikmah dia. Ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang hikmah tu kita dapat trace, kita dapat tahu selepas beberapa hari, selepas 1 tahun. Kalau kita mengambil tahulah, kalau kita follow up. Kadang-kadang hikmah kita tak follow up, kita abaikan je, so kita tak dapat tahu hikmah dia. Dan tak salah kalau kita nak mengambil tahu tentang hikmah dia pun tak apa. Kita just selesaikan masalah and then just move on. Tapi sebenarnya kan dalam Quran Allah berfirman yang berbunyi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya dalam kesulitan ada kesenangan, dalam kesusahan ada perkara senang, dalam kesusahan tu. Yang itulah hikmah tu. Jadi kadang-kadang katakanlah motor saya pancit tayar kan, semua buat saya ada kerja banyak dekat office sebenarnya, tapi saya datang sini spend masa dekat kedai ni, dia tunggu motor saya siap dan sebagainya. Saya kemungkinan mengambil masa setengah jam sehingga hampir 1 jam saya buang masa. Kerja saya tergendala, banyak kerja file-file dekat office tu. Tapi kemungkinan ada hikmah di sebaliknya. Kemungkinan, kalau saya fikirlah kan, kemungkinan Allah nak bagi saya release stress, nak bagi saya duduk depan jalan raya, makan angin kat luar hari ni, supaya otak saya release sikit stress saya. Sebab sekarang ni sebenarnya kerja sangat banyak. Hari ni kerja saya sangat banyak daripada hari-hari lain. Dan dalam masa yang sama tayar saya pancit. Saya usaha cari hikmah dia supaya hati saya tenang. Kemungkinan Allah nak bagi saya keluar duduk di depan ni, makan angin, sun gazing selama 1 jam. Lepas tu saya akan fresh balik rumah, sambung buat kerja. Kemungkinan itu boleh jadi hikmah bagi saya. Atau kedua, kemungkinan ada orang yang saya tak nak jumpa datang ke office pada waktu ini. Kemungkinan lah kan. Kalau saya berada dekat office, tentu saya kena jemput dia, saya kena jumpa dia. Jadi kemungkinan saya datang ke sini, so kalau dia datang ke office dia tak jumpa cari saya, itu pun boleh jadi hikmah. Maybe lah kan, kita tak tahu. Sebenarnya ada kebaikan dalam tu. So kalau sebagai seorang Muslim, kalau apa kejutan negatif yang berlaku dalam hidup kita, jangan lupa 2 perkara ini supaya kita jangan terlalu down sangat. Jangan fokus on perkara negatif tu sangat. Ialah kita kena fokus, kena selesaikan masalah. Dan masa yang sama kita kena tahu bahawa ada positif dalamnya, dalam masalah itu sendiri. Sebab tu saya buat video ni. First, kita kena ingat bahawa kita sebagai seorang Muslim, kita sabar menghadapi dugaan, usaha selesaikan masalah, tentu kita dapat pahala. Dan Allah, kalau kejutan tu, kalau masalah tu besar, Allah akan naikkan darjat kita. Kedua, ada hikmah di sebaliknya, ada positif di dalam negatif itu. Itu dah pasti, okey? Kita nak cari ke tak cari ke, itu terpulang, tak ada masalah. So sebenarnya kan dalam hidup ni dia ada nikmat zahir dan batin. Nikmat zahir tu semua perkara baik, positif, seperti kejayaan, untung, seronok, best. Dan nikmat batin tu, nikmat batin, orang tak nampak dia sebagai nikmat, orang nampak dia sebagai masalah. Macam sakit, lewat, buang duit, apa lagi, fail dan sebagainya lah. Sebenarnya itu pun perlu. Sebagai contoh, sakit. Siapa nak sakit? Tapi sakit tu perlu ada dalam dunia ni. Kalau seorang manusia daripada waktu dia lahir, dia datang ke dunia sehingga dia mati, dia tak pernah sakit walaupun sekali, itu masalah. Manusia kalau dia tak pernah sakit dan dia rasa macam dia selalu sihat, badan dia tak sakit, kuat, dia akan jadi ego, takabur, dan kemungkinan dia boleh langgar batasan hidup. Dia boleh jadi melampau. Dia akan bawa motor laju, kalau accident pun aku tak ada apa-apa pun. Nampak tak? Dan masalah tu boleh jatuh kat orang lain. Dia langgar orang lain sakit, dia tak sakit, ya kan? Jadi untuk jaga kemaslahatan hidup tu, sakit itu penting juga. Kadang-kadang kena manusia sakit supaya dia ingat diri dia lemah. Dan macam tu juga, satu lagi contoh saya nak bagi ke anda supaya anda senang faham, anda mudah faham tentang nikmat zahir dan nikmat batin. Itu kereta. Kalau ada seseorang bagi kita kunci kereta, suruh kita bawa kereta yang tak ada brake, anda berani bawa ke tak? Kereta yang tak ada brake. So kereta dicipta untuk pergi ke hadapan, bukan untuk berhenti. Tapi brake itu penting sangat, satu komponen yang sangat penting dalam kenderaan. Padahal kenderaan dicipta untuk pergi ke depan,
Tapi dalam masa yang sama kena ada break. Kalau break tak ada, bahaya, boleh langgar, boleh terlanggar orang, boleh terlanggar bangunan dan sebagainya. So break lawan dengan jalan, berhenti lawan dengan jalan kan. Tapi komponen untuk menghentikan kenderaan itu penting untuk kemaslahatan perjalanan. Macam tu. Jadi kadang-kadang nikmat negatif ni kan, nikmat negatif ataupun kejutan negatif ni kan, dia sebenarnya menjaga kemaslahatan positif. Menjaga kemaslahatan positif, perkara yang baik akan berlaku pada masa depan dalam hidup kita. Jadi negatif tu kadang-kadang dia perlu ada supaya dijaga kemaslahatan positif, ke arah positif. Itu saja untuk hari ini. So saya rasa tak payah pun dah okey. Wassalam.